Yang lain semua Kedah 50%, Sabah 50%, Selangor 60%, Perak 50%, wilayah persekutuan 60%. Yang lain-lain semua Pahang semua tu 20% saja. Ini dengan 10% kita masuk. Tak ada orang tekan langsung, tak nampak bukan macam tu, tak perlu. Maksudnya apa tu? Kos tak cukup. Nak kena tambah kos. Mungkin bulan ni start hari ni naik sikit lah. Di sini 3 naik sikit. Sebab sekarang ni baru 500 lebih. Baru 551. Tak mahal lah. Sekarang baru berapa bulan? Baru 17. Kena naikkan sikit lah. Bagi kalau kita balik semua, semua dah approve balik. Jadi dah approve balik semua, dah buat balik semua. Kita kasih boost sekejap lah. Naikkan balik. Tak sampai tak? Saya dah tengok report cepat tu. Saya pergi saya negeri, saya masuk, saya negeri, saya cek. Tak ada masuk sikit. Itu belum by city kak. Itu baru by negeri. Kalau by city maksud dia macam sebelah Jalan Medan Mangku, Cokit, tak masuk. Okey. Naikkan sikit kos lah hari ni. Terus sampai Jumaat je. Dekat mana? Tak, itu bukan soalan akak. Area mana? Tengok sini. Saya jangan cakap, akak tengok. Bawah je lah, saya pusat saya. So nak masuk dekat 1, 2, 3, 4, 5 ya? 1, 2, 3, yang nak nampak ni saya naikkan lah. Ini dah biasa nampak. Orang dah biasa akak apply dengan akak. Yang ni kita nak masukkan. Dekat sini di mana? Dekat sini yang tak tersebut dekat sini. Betul. Hari ni lah sebab dengan approve kan. So nak tengok daripada Mina, daripada hari ni. Nanti akan ada feedback tu pada akak lah. Kita tengah approve pun, satu besok reject lah. Oh, maksudnya tak rasa macam kita ada ikan banyak tu. Ada ikan lah. Assalamualaikum. Ada ikan. Assalamualaikum. Ni kos saya ke saya call dia kak? Tak selalu macam tu, dengar je. Tak ada. Saya tanya kak, boleh ya? So kos kita sampai RM20. Total semua RM55 sehari. Kita naikkan RM40. Saya nak live ni pula, dia nak bincang-bincang. Dan tadi saya tadi tengah tu. Okay, faham. So kita tengok daripada hari ni hari apa? Hari Rabu. So this week je lah sampai paling lama. So dekat situ adalah yang belum pernah lagi. Belum pernah. Yes, kita tak pernah agak lagi betul. Mungkin kalau akak dapat customer contoh. Betul. Sabah tu banyak. Sabah tu dia sambung macam wilayah. Wijaya nampak kita. Cuma tak banyak lah berapa persen lah. Kena up sikit lah. Yang sana akak rasa memang kena up gitu. Boleh. Kena up tu. Kita boleh pilih tu, kita tekan tu malah kena naikkan. Sekarang okey, jangan lupa akak dah bagi dah. Saya pergi ni dulu. Lepas tu saya ping dengan akak. Lepas tu saya share. Lepas tu saya beli. Dah bawa dah belum? Dah belum? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Panggil Fir kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Time saya nak live ni lah. Time tu lah nak tanya ni lah tadi. Tak nak tanya tu, tanya ni. Okey. Saya tak nak bebel. Saya nak share dengan anda apa khabar anda semua yang sedang melihat saya. Alhamdulillah dengan izin Allah, walaupun kita start lambat tadi, pukul berapa? 3 lebih. Sekejap Ni lagi seorang. Okey, akak nak ni. Yang akak cakap tu. Beritahu kat akak sekarang. Check, nanti tulis kat sini. Kan akak cakap tadi kan? Okey. Tulis kat situ. Jangan. Okey, nanti beritahu akak. Okey, segera. Time saya minta maaf. Time saya nak live ni lah macam-macam lah, nak tanya lah, baru nak jumpa lah. Okey, tapi tak apa. Apapun, Assalamualaikum pada yang sedang melihat saya. Terima kasih banyak-banyak.
kerana anda sudi melihat live saya walaupun kita berada masih dalam PKPB. Dalam keadaan walaupun kita terlewat live hari ini, apa yang saya nak beritahu adalah lagi sekali saya nak sharekan dengan pada anda apa yang kita perlu tengok, apa yang kita perlu lihat, dan apa yang saya nak share kepada anda adalah untuk pengetahuan anda. Benda yang saya nak bagi tahu adalah fakta. Sorry kejap. Tak, akak dia nak post ke? Not yet. Petang tengok lah sebab sekarang tengah hujan lebat. Nanti dia nak satu. Tak payah nanti dia satu. Okey, terima kasih. Okey. Itulah, macam itulah. Okey, apa yang saya nak sekadar saya nak share dengan anda. At least kalau anda dah tahu ilmu ni, bila anda tahu ilmu ni, pengetahuan ni, senang anda nak buat keputusan. Okey. Okey, kita terus shoot pada tajuk kita. Ramai pelanggan tanya saya bila saya convince mereka, bila saya bertanya pada mereka, kenapa nak buat loan baru? Ramai bila saya tanya macam tu, jawapan yang mereka bagi pada saya adalah, Puan, kenapa tak boleh saya buat loan baru? Boleh ke saya overlap, Puan? Boleh ke? Bagus ke? Mana Puan tengok? Lagi bagus loan baru ke? Lagi bagus overlap? Kat sini yang saya nak share pada anda, sebab benda saya nak share kan, bila setiap kali pelanggan bertanya, saya akan explain benda yang sama kan. Terima kasih untuk anda yang lihat saya. Mungkin anda boleh tolong saya sharekan video ni. Mana tahu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam kesusahan, mereka tak tahu nak cari solution macam mana, mereka tak tahu nak cari apa macam mana. Kak tulis kat sini ya. Ni apa kan? Akak tulis kat sini. Tak nak tulis. Dah tulis balik. Okey. Anda boleh sharekan, mana tahu kawan-kawan kita yang nak perlukan information, mereka tengok saya punya video, at least mereka tahu apa yang perlu dibuat. Okey. Berbalik pada tajuk kita, sering kali saya ditanya, kenapa Puan, kalau saya tak buat overlap tak boleh ke? Kalau saya buat loan baru je tak boleh ke? Kalau anda ikut live saya sebelum ni, saya akan tanya anda, apa masalah anda? Apakah tujuan anda nak apply loan? Untuk apa? Adakah nak baiki kereta? Adakah nak renovate rumah? Adakah nak bayar tunggakan kad kredit, nak tutup kad kredit semua? Kan? Jadi dekat situ bila saya tahu purpose anda, tujuan anda, maksudnya masalah yang anda nak selesaikan, senang untuk saya bantu anda. Okey? Dan masalah-masalah anda sangat berkait rapat dengan apa yang saya nak share petang ni. Okey, bila berkenaan overlap, betul ke overlap tu membebankan kita yang memang kita ni sedia ada memang ada hutang, yang kita memang sedia ada dah ada banyak sangat potongan dalam payslip kita maupun luar payslip. Betul ke bila kata overlap tu memang membebankan kita, potongan kita lagi banyak ke macam mana? Saya nak explain dengan anda. Apa maksud overlap? Overlap maksudnya kita menutup banyak account, banyak loan menjadi satu. Kita ikat kita punya, contohlah kita ada 5 loan. Kita tutup semua 5 account ni, 5 loan ni menjadi satu je loan. Kenapa kita nak buat macam tu? Kenapa? Sebab macam saya dah cakap sebelum, tapi saya nak cakap juga. Kita manusia, kita sering kali lupa loan mana, tahun bila, dengan tempat mana. Even kita tak ingat dengan orang yang kita berurusan, dengan ejen tu ataupun staff tu, kita tak ingat orang tu. Even kita cari dekat listing kita punya nombor telefon, kita tak ingat nama orang tu. Kan? Apatah lagi kita nak ingat nama tempat yang kita apply dulu. Ada yang bila saya tanya, dulu akak buat loan dengan mana, akak nak tutup loan tu? Sebab dia cakap, Puan, saya tak ingat, saya nak tutup tempat tu, tapi saya tak ingat loan tu tahun bila, saya tak ingat loan tu apa nama tempat dia. Dah sudah, tapi mujurlah, nasib baiklah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kelebihan, saya boleh akses angkasa anda, saya boleh tengok detail-detail angkasa anda. Maksud detail angkasa tu adalah, anda perasan kan, kalau anda perasan kita punya payslip tu sekarang ni dah berbeza. Kalau dulu satu angkasa, betul? Sekarang ni angkasa dua kurungan ataupun angkasa bukan pinjaman. Jadi ramai tanya saya, Puan, apa maksudnya angkasa bukan pinjaman? Bukan saya buat loan dengan koperasi ni, memang koperasi ni bagi pinjaman ke? Dekat situ sebenarnya bila kita nak tahu detail-detail angkasa, yang angkasa biasa ataupun angkasa bukan pinjaman tu lah, kat situ lah maksudnya saya boleh tengok loan anda dengan koperasi berapa, loan anda dengan bank-bank berapa.
Kan, kat situlah letaknya kita boleh checkkan loan anda sebenarnya. Okey, tak mudah. Even kalau anda tak tahu nak cari macam mana puan saya nak tengok detail angkasa saya, puan boleh tolong. InsyaAllah saya boleh tolong anda. Anda WhatsApp saya kan, WhatsApp nombor yang tertera kat situ. Anda boleh letak kat situ, anda nak cek detail angkasa, ada loan koperasi ke ataupun bank, saya boleh snap, saya boleh ambil gambar angkasa anda. Anda boleh lihat sekurang-kurangnya menjadi rujukan kita. Kita tahu kat mana, kita tahu macam mana, kita tahu loan kita tu dengan apa, dengan bank mana. Sekurang-kurangnya kita tahu, tak adalah kita lupa, betul. Jadi bila kita nak overlap, kita nak tutup loan, sekurang-kurangnya yang banyak loan tadi tu, 5 loan contoh 5 loan ataupun 5 account, kita tutup semua menjadi satu. Sekurang-kurangnya tak adalah kita terlupa loan kita dengan bank mana, kita terlupa loan kita dengan koperasi mana, tahun bila, loan tu tahun bila berakhir, bila bermula, kan? Sekurang-kurangnya kan. Jadi bila kita ada satu sahaja loan, ibaratnya satu sahaja isteri compare dengan 4 isteri, bukankah lagi senang kita nak memahami, kita nak mengingati yang satu isteri berbanding dengan 4 isteri. Contoh, saya nak bagi contoh supaya anda lagi faham, kan? Lagi mudah lah, tentulah lagi mudah yang lain sikit berbanding yang lagi banyak, kan? Mestilah lagi mudah. Jadi itu salah satu sebab kenapa tujuannya kita nak overlap. Dan kami sekarang di koperasi, kami masih lagi berkempen untuk overlap. Sebab saya lihat kenapa overlap ni berbalik pada nombor 2 adalah kebanyakan, saya tak kata semua, kebanyakan potongan-potongan yang saya sendiri tengok dalam payslip kita sekarang makin banyak. Potongan yang ada dah lebih 60%. Ada yang cukup-cukup 60%. Ada yang bila kata lebih 60% tu dah kena panggil dengan majikan. Dah kena buat surat tunjuk sebab kenapa lebih 60%. Jadi bila kita berada dalam keadaan dah lebih 60%, bila kita nak apply loan lagi, confirm lah majikan kita dah tak nak sign lagi sebab kita dah lebih 60%. Jadi cara macam mana kita nak buatkan 60%, contoh dah lebih 60%, kita nak buat supaya dia back to normal. Maksudnya back to normal tu adalah cukup 60% ataupun kurang. Cara macam mana kita buat? Cara macam mana? Ramai tanya saya, macam mana puan saya nak buat puan? Saya pun pening tengok potongan banyak sangat ni. Ada insurans lah, ada pinjaman tu lah, pinjaman ni lah, cara macam mana kan? So sangat senang. That's why kita balik pada tadi adalah kita perlu overlap. Kita kena tutup loan-loan kita yang ada tu. Senang, sangat senang. Anda boleh lihat perbezaan sebelum ataupun selepas anda overlap. Yang saya paling suka sekali bila kes overlap, bila saya selesaikan adalah saya suka tengok payslip yang lebih 60%, lebih 70%. Bila kita tutup pula tu loan yang memang dah mahal, kita akan tengok kita akan tengok rate yang mahal, pula tu loan lebih 10 tahun. Ataupun kita tengok baki tu memang dah sikit, memang cantik, memang terbaik, tepat untuk kita tutup, memang terbaik. Dan yang nombor tiga, kenapa kita perlu overlap? Kan? Betul ke overlap tu membebankan hutang? InsyaAllah setakat yang saya kendalikan sepanjang 15 tahun, pengalaman 15 ke 16 tahun saya pengalaman dalam bidang koperasi dan bidang personal loan ni, setakat yang kita tengok overlap tu, alhamdulillah tak membebankan. Saya boleh kata tak membebankan. Sebab apa? Kita dah boleh tengok bila kita dah kurang kepotongan, gaji bersih kita akan naik lagi banyak. Ada yang saya tengok kan gaji dia, astagfirullahaladzim, 28%. 28% je, anda bayangkan 28% je tinggal dalam gaji bersih. Apa yang kita nak makan? Kita dah penat kerja 8 jam sehari, 24 jam mungkin, kan? Lepas tu kita dapat gaji bersih 28%. Apa yang kita nak makan? Saya sedih. Saya cukup sedih tengok loan-loan potong yang macam ni, dan saya akan tengok balik untuk kes-kes macam ni. Saya suka tengok, saya akan cuba selesaikan. Kita tengok mana yang kita perlu tutup supaya tujuan kita satu. Kita nak normalkan balik potongan anda. Kita nak kurangkan balik potongan anda supaya anda punya gaji bersih tu lagi banyak dapat daripada sebelum ni. Memang sangat penting. Ada yang kata, tak apalah puan, saya tak nak overlap lah, saya nak buat loan baru juga. Okey, tak apa. Dia bergantung juga pada anda punya tujuan. Kenapa anda nak apply loan? Ikutlah. Kalau anda nak guna banyak mana ikut pada anda. Tapi untuk yang kes yang memang tak tahu nak overlap okey ke, nak buat loan baru okey ke, jadi untuk yang macam ni saya sangat suggestkan untuk anda overlap. Maksudnya kita tutup loan-loan yang ada. Okey, soalan yang biasa saya dapat habis, okey puan macam mana?
Loan yang macam mana puan tengok saya boleh tutup? Saya pun tak tahu loan yang macam mana. Ada yang tanya macam tu Okey, macam ni saya bagi tips pada anda Kalau anda ada loan komputer, pinjaman komputer, pertama, kalau anda ada loan koperasi di bawah jabatan anda. Contoh koperasi di bawah jabatan macam Komadi, macam Kospeta, contoh di bawah jabatan. Macam koperasi kami ni, koperasi Ukhuwah Kubeta Koputri ni, kami ni loan koperasi di luar. Koperasi luar, maksudnya koperasi luar. Kita bukan bawah mana-mana jabatan. Untuk koperasi yang biasanya bawah jabatan, saya tengok ni setakat pengalaman saya tengok kebanyakan mereka rate tinggi. Rate tinggi, bila rate tinggi, bulanan akan jadi tinggi. Rate tinggi, bulanan akan jadi tinggi, padahal loan tu sikit aja. Untuk loan-loan yang macam ni memang saya syorkan untuk anda tengok. Dan mungkin ada dalam payslip anda tengok, okay, bawah jabatan anda boleh cek anda adakah loan yang ada tu dah berapa tahun, adakah rate dia lagi mahal daripada sekarang. Okey, lepas tu anda tengok dia punya settlement tu berapa. Senang. Untuk loan komputer, untuk loan di bawah jabatan, ataupun untuk loan yang lebih daripada 2 tahun. Ada yang tanya saya, puan saya baru je buat loan 2 tahun lepas, boleh ke saya nak overlap? Boleh, tak ada masalah. Even kalau anda ada loan yang baru je setahun anda apply, kan, baru je setahun kita bayar, kita nak overlap, insya-Allah boleh, insya-Allah boleh. Okey, jadi saya pun tak boleh nak lama hari ni sebab hari ni saya agak lewat ke office dalam tengah hari macam tu. Sebab pagi tadi dapat berita yang ada kematian. So alhamdulillah, ni semuanya ilmu Allah lah, bukan saya punya. Semuanya atas izin Allah, kan? Bukan kita kepandaian kita, bakat, tidak. Apa-apa yang ada pada kita semuanya Allah punya. Dan Allah, saya boleh cakap Allah mengizinkan untuk saya tolong mak saya. Tolong je. Baru belajar sikit, bertatih-tatih lah kan. Bertatih-tatih kita belajar memandikan jenazah. Jadi alhamdulillah dalam setahun 2 ni saya dah mula berkecimpung dalam memandikan jenazah ni, mengkapankan sekali lah kan. Satu set tu alhamdulillah. That's why saya masuk agak lambat hari ni, agak tengah hari, dan jadi banyak kerja yang saya nak kena cover balik, yang daripada pagi tadi saya tak sempat nak buat. Tengah mandikan jenazah tu, duk call sana call sini, WhatsApp sini, saya tak sempat lagi nak menjawab. Okey, jadi saya tak boleh nak live lama-lama dengan anda, tapi cukuplah memandai yang hari ni saya nak betulkan mindset anda. Okey, yang rata-rata mengatakan pada saya lah, puan tak payahlah overlap, puan lah sama je. Alah puan tak payahlah overlap tu, lagi panjang lalu saya. Alah puan tak payahlah overlap tu, saya tengok saya punya nak pakai dalam tangan pun sama je. Saya nak betulkan mindset anda supaya anda tengok lagi clear, lagi nampak yang overlap tu bukanlah macam tu, tapi sebaliknya. Okey, itu saja untuk sharing saya hari ini. InsyaAllah moga-moga bermanfaat untuk anda. Dan insyaAllah kalau tak ada masalah, kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri live yang akan datang. Apa-apa pun kena ingat yang kita ni adalah hamba Allah. Apa-apa saja yang kita buat, kita kena pasakkan niat kita hanya untuk Allah semata-mata. Okey, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum, bye-bye.